Baik, saya akan teruskan dengan kadar pengangguran pada bulan November 2023 turun kepada 3.3% dan kembali ke paras pra-pandemik, mencatatkan seramai 569,200 orang penganggur. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi tenaga buruh negara menunjukkan peningkatan pada bulan November 2023 selari dengan pertumbuhan positif ekonomi semasa dengan pertambahan berterusan dalam bilangan penduduk bekerja manakala pengangguran terus menurun. Jadi kita akan berbincang lanjut dengan pakar iaitu Abdul Muiz Murhalim, pakar ekonomi MIDF Research. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik Muiz, data pasaran buruh yang dikeluarkan 2 hari lepas menunjukkan kadar pengangguran menurun kepada 3.3% pada November. Dan mungkin Muiz boleh kongsikan, adakah ini menepati jangkaan MIDF Research dan juga selain perkembangan pada bulan November, boleh Muiz kongsikan juga jangkaan suasana pasaran buruh bagi tahun ini? Adakah ianya akan terus kekal sihat dan apakah faktor yang perlu kita beri perhatian? Okey. Pertama sekali memang kalau kita lihat dari segi kadar pengangguran itu ianya terus menurun dan ini memberi tanda positif pemulihan ekonomi negara, memberi lebih banyak peluang pekerjaan. Pada masa yang sama kalau kita lihat sebenarnya kadar penyertaan ataupun participation rate bagi tenaga buruh terus meningkat kepada paras yang tertinggi iaitu 7.1%. Ini lebih tinggi berbanding 68.7% yang dicatat pada 2019. Dengan kadar pengangguran yang terus menurun dan lebih ramai pekerja yang menyertai pasar buruh, ini menunjukkan lebih banyak, seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak peluang pekerjaan yang ada. Kita menjagakan keadaan positif bagi pasaran buruh ini akan terus kekal dan ini akan terus menyokong kepada pertumbuhan perbelanjaan domestik kerana kita dapati contohnya jumlah penggajian ataupun employment itu terus meningkat, itu melebihi 16.4 juta setakat November 2023. Dan kalau kita lihat juga kepada perkembangan yang memberangsangkan pasaran buruh, kita juga dapati perdagangan runcit kita terus berkembang pada kadar 4.4% pada bulan November, lebih kuat berbanding 3.9% pada bulan sebelumnya. Jadi bagaimana Muiz membaca hubung kait perkembangan terkini pasaran buruh dan apakah kesannya kepada perbelanjaan domestik? Okey, pertama sekali bila kita lihat dari segi data pertumbuhan yang lebih baik ini menunjukkan ada tanda ketahanan ataupun resilience dalam perbelanjaan domestik. Mungkin kita boleh kaitkan juga dengan pemulihan sektor pelancongan kerana kita menyatakan peningkatan jumlah perbelanjaan yang dibuat oleh pelancong asing. Cuma kalau kita kaitkan dari segi keadaan pasaran buruh yang kekal positif ini, bagi saya seperti yang saya nyatakan tadi, bila kita lihat dari segi jumlah penggajian itu terus meningkat, iaitu lebih ramai individu mempunyai pendapatan, ini menandakan dari segi jumlah pengguna juga akan terus meningkat. Jadi dengan jangkaan keadaan pasaran akan terus kekal positif, kita menjangkakan ini akan terus memberi sokongan kepada pertumbuhan pendapatan. Selain daripada itu, kita juga percaya dari segi keadaan ekonomi yang terus berkembang, jumlah pendapatan akan terus meningkat selain daripada disokong oleh bantuan yang diberikan oleh kerajaan, contohnya daripada pemberian sumbangan tunai rahmah yang turut akan memberi sokongan kepada pendapatan isi rumah. Dan kalau kita lihat kepada pelancaran padu awal bulan ini, kerajaan semakin hampir untuk berganjak kepada sistem subsidi bersasar dan kebanyakan pemerhati di pasaran pula memberi gambaran inflasi akan meningkat tahun ini dengan rasionalisasi subsidi tahun ini. Jadi adakah jangkaan ini turut dikongsi MIDF Research dan adakah ini bermakna pertumbuhan perbelanjaan akan lebih perlahan kerana pengguna terhimpit dengan kenaikan harga dan juga kuasa beli yang terjejas? Secara kasar bila kita lihat dari segi pertumbuhan perbelanjaan, kita akan jangka akan terus kekal positif. Tetapi mengambil kira keadaan inflasi yang mungkin akan melonjak naik melebihi 3% yang kami unjurkan bagi tahun ini, ini menyebabkan kami juga berpendapat pertumbuhan bagi perbelanjaan domestik juga mungkin akan sedikit lebih perlahan. Kalau kita bandingkan dari segi inflasi, kita menunjukkan peningkatan sekitar 3.2% bagi tahun ini berbanding purata 2.7% tahun lepas. Cuma apa yang kita perlu berikan perhatian seperti yang disebutkan tadi, pelancaran padu ini memberi gambaran kita menghampiri kepada keputusan kerajaan untuk berganjak kepada sistem subsidi bersasar. Cuma kita perlu memberi penelitian lebih bagaimana sistem ataupun mekanisme subsidi bersasar ini akan dikenakan. Tapi setidak-setidaknya apa yang kami ambil kira ialah jangkaan peningkatan harga minyak domestik
Ini akan menjadi antara punca utama kenapa kami menjangkakan inflasi akan meningkat dan mungkin ini secara tidak langsung akan memberi kesan negatif kepada perbelanjaan sekiranya kenaikan itu adalah luar jangka. Dan itu berkenaan dengan pelancaran padu, dan kita nak lihat juga kepada prestasi perniagaan pula. Data pengeluaran industri meningkat lebih perlahan pada kadar 0.6% pada November 2023 berbanding 2.4% pada bulan sebelumnya. Jadi adakah kelembapan ini berterusan dalam tempoh beberapa bulan akan datang, atau adakah MIDF Research merasakan pengeluaran industri akan turut sama meningkat untuk tahun ini? Okey, kalau kita lihat dari segi pertumbuhan yang lebih perlahan pada bulan November itu secara tidak langsung adalah berkait rapat dengan prestasi ekspor. Kerana prestasi ekspor pada bulan November adalah lebih perlahan berbanding bulan sebelumnya. Ini menjelaskan kenapa bila kita lihat pertumbuhan API sebanyak 0.6% itu adalah lebih perlahan berbanding 2.4% yang dicatat pada bulan Oktober. Ini secara kasar adalah menjangkai hampir dengan apa yang kami jangka. Cuma kalau kita lihat dari segi prestasi perdagangan sebenarnya dah menunjukkan tanda-tanda pemulihan kerana kejatuhan ataupun penurunan yang dicatatkan tidaklah besar seperti yang kita lihat pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita juga dapati terdapat pemulihan dari segi jualan semiconductor di peringkat antarabangsa. Oleh sebab itu kami menjangkakan pemulihan dari segi pasaran E&E antarabangsa ini dijangka akan memberi sokongan kepada pemulihan permintaan luar dan seterusnya akan terus memandu untuk bagi pengeluaran industri akan terus sama meningkat, iaitu kami mensasarkan peningkatan sekitar 3 ke 4% berbanding 1% peningkatan API yang kami kira bagi tahun lepas. Muiz, kalau kita nak melihat kepada keadaan keseluruhan ekonomi buat masa ini, bagaimana Muiz boleh rumuskan data-data yang kita bincang tadi, dan adakah ianya memberi gambaran momentum ekonomi yang bertambah baik atau ianya lebih perlahan berbanding sebelum ini? Kalau dari segi naratif secara kasar kita dapati ianya menepati apa yang kami jangka. Pertama, kita lihat pertumbuhan perbelanjaan domestik terus berlaku, dan yang kedua kita dapati juga terdapat tanda-tanda pemulihan dari segi aktiviti pengeluaran dan juga perdagangan, dan ini memberi sokongan kepada dikatakan kami pemulihan permintaan luar akan dan turut sama akan menyokong kepada pertumbuhan yang lebih kuat pada itu sekitar 4.7% yang kami unjurkan bagi kredit negara berbanding 4.2% yang kami kira bagi tahun lepas. Cuma kalau kita sebut tentang momentum, memang daripada segi pertumbuhan IPI itu sendiri yang menjadi antara kayu ukur kepada prestasi ekonomi negara. Kalau kita lihat pada paras pertumbuhan 1.5% secara purata bagi Oktober dan November tahun lepas adalah menunjukkan peningkatan berbanding pertumbuhan 0% yang dicatat pada suku ketiga. Jadi kita menjangkakan pertumbuhan ekonomi negara nampaknya akan terus meningkat daripada suku 4 tahun lepas, dan ini momentum ini kami jangkakan terus memberi sokongan kepada pertumbuhan yang lebih baik pada tahun ini. Baik, seperti yang Muiz katakan, kita akan terus saksikan perkembangan ekonomi yang positif dalam masa-masa akan datang. Jadi terima kasih diucapkan kepada Abdul Muiz Nurhalim, pakar ekonomi MIDF Research, dan semuanya akan kami kongsikan dalam platform astrawani.com dan semua platform digital Astrawani.